Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin kama la nihayata li kamalika wa adadi kamalih. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه بالدارين آمين. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, bersalahan dosa bersalahan berdusta yang tiada menyakiti, maka yaitu berdusta yang tiada menyakiti dosa kecil. Yang misal seperti itu, seperti berdusta yang menyakiti. Kita ingat depan sikit. Hendaklah syukur engkau atas nikmat lidah ini dengan memeliharanya lidah daripada barang yang tiada dijadikan dia barang kerananya barang. Gapo barang? Daripada berkata-kata dengan yang dilarang. Kita jaga lidah kita daripada kata-kata yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Kita jagakan lidah kita daripada yang dilarang oleh Allah. Seperti berdusta. Kaziban mana dusta. Kita kata dusta bohong. Maka dusta bohong tu dia dilarang oleh Allah. Allah Ta'ala larang kita kata dusta, kata bohong. Berdusta ni kita nak syukurkan nikmat lidah. Cara kita nak syukurkan nikmat lidah kita, iaitu kita jaga lidah kita daripada berdusta, orang panggil bohong dalam kecap. Dusta seperti berdusta yang menyakiti akan orang lain. Dusta yang menyakitikan orang lain. Dusta yang menyebabkan orang lain itu sakit hati. Dusta yang menyebabkan orang lain itu sakit hati. Bila kita dusta satu orang itu ia sakit hati dengan sebab dusta kita. Maka kita jaga daripada dusta yang menyakitikan orang. Kita dusta, kita bohong, buat orang sakit hati. Misalnya kita royaklah kepada kawan kita, sedangkan pesanan daripada ayah dia ke abah dia atau ibu dia pesan, ibu dia tak ada pesan apa kepada dia.
kita geroyak pada dia yang duduk di rumah dia, kata ibu dia tu suruh balik ke rumah, suruh ada hajat ibu ataupun bapa dia ada hajat. Sedangkan tidak ni, kita geroyak kepada dia, tiba-tiba dia tu kelik balik tanya orang tua dia, ayah ada panggil tak? Dia jawab tak ada panggil apa. Jadi orang ni sakit hati lah, sebab kita dusta. Dusta di dalam kecep. Seperti berdusta yang menyakiti akan orang yang lain-lain. Maka iaitu berdusta yang menyakiti akan orang-orang lain, dusta yang wakwi orang yang sakit hati itu dosa besar. Adalah orang panggil minal kabair, dosa besar. Bersalahan berdusta yang tiada menyakiti, maka iaitu rojak pada berdusta yang tiada menyakiti, dosa kecil. Dosa kecil. Dah. Yang dua, kalau kita dusta, ya wakwi orang lu sakit hati. Kalau kita dusta wakwi orang tu sakit hati, maka itulah dosa besar. Kalau kita dusta orang tak sakit hati, kita dusta, orang dengan kita dusta dengan orang tu orang tak sakit hati. Kalau kita dusta orang sakit hati, adalah dosa besar. Kalau kita dusta orang tak sakit hati dengan dusta, itulah dosa kecil, tak dosa besar. Itu satu orang panggil satu maksiat. Satu maksiat yang kita kebanyakan kita tak sedar, tak ada sedar. Sama setengah daripada sama ada ahlul ilmi sendiri ataupun orang bukan ahlul ilmi, orang mengaji sendiri kadang-kadang tak sedar kecek bahawa apa biasa itu adalah perkara yang tegah oleh Allah Ta'ala, walaupun dosa dusta yang tak boleh sakit hati pun tak boleh juga. Kita bohong yang tak sakit hati kan orang, tak boleh juga. Habis jaga-jagalah. Kalau kita ni betul-betul mereka yang beriman dengan Allah, beriman dengan hari kiamat, maka kita membenarkan cakapan kita. Kita benar cakapan kita, jangan kita bohong sama sekali. Qulil haqqi, qulil haqqa, kata olehmu akan sebenar walau kana murran, dan jika Allah adalah hak sebenar tu pahit sekalipun. Walaupun kata sebenar tu pahit sekalipun, kita berasa pahit perkataan itu, maka kita katalah. Lebih lagi kita kata-kata hak sebenar, jangan kita dusta, jangan kita dusta bohong dalam kecep kita, barulah berkat. Sebab jadi hilang keberkatan, hilang keberkatan, punca daripada kita tak jagakan lidah kita, mudah. Jadi ada kebiasaan kita dikecek, wasa nak kecek, nak kata apa, nak royak ke apa, royak. Benar tak nyata, tak cerak, kita kecek. Akhir membawa kepada dusta. Bila dusta ke, kalau ada hadis lah sebut, sampai ada dusta, maka malaikat lari. Malaikat rahmat lari kerana busuknya cakapan kita. Bila kita kecek, maka busuk cakapan kita, malaikat lari, kata 10 mil, malaikat lagi 10 mil. Jalannya jauh lah. Bila malaikat rahmat tak ada duduk dekat ke, nak harap, nak harap rahmat Tuhan tu, payahlah. Maka kita harap pada kita semua jagalah cakapan kita. Jangan dusta, jangan bohong. Jangan bohong dalam cakapan kita, bawa Tuhan keberkatan. Bersalahan dusta yang tiada menyakiti, maka iaitu berdusta yang tiada menyakiti, dosa kecil, dosa haluh. Kecuali, kecuali mana? Kalau kita ngaji, malaikat ada istisna. Kecuali berdusta tak berdosa. Bohong tak dosa. Habis kalau kita pandai,
kalau kita ada ilmu, kita bohong, kita nak bohong lagu mana tak dosa. Kita nak dusta macam mana tak sebut dosa. Ada. Tapi kalau kita tak belajar, tak mengaji, tak menututi ilmu, kita tak tahu. Dusta macam mana, lagu mana, hak tak berdosa. Hak kebiasaan dusta ni, dah, ingat, kalau kita dusta bohong menyakitkan orang, dosa besar. Orang sakit hati sebab kita bohong, dengan sebab kita dusta, kita bohong, orang tu sakit hati. Dah, pedih hati, luka hati dengan sebab kita dusta. Itu dosa besar minal kabair. Kalau kita dusta yang tak menyebabkan orang sakit hati, orang tak sakit hati tak dengan sebab kita dusta, itu ada dosa kecil. Dosa kecil. Kecuali kalau Arab tu orang panggil istisna. Malaikat tak berdosa. Malaikat tiada berdosa. Dah, tak ada dosa kecil, tak ada dosa besar kerana hajat. Apa yang kerana hajat? Syiddatul hajat, kerana hajat, kerana terkepit. Kerana hajat, ada hajat. Kerana ada hajat. Kalau tak ada hajat, tak boleh. Dah, kerana ada hajat. Kerana hajat, kerana ada hajat. Mana? Tafriq pada kata kecuali. Tafriq pada malaikat. Kalau kita ngaji tak arak ke? Kalau ada illa, po, tafriq, fo yang jatuhkan daripada illa atau kharaja bi khilafi, bagi fo tafriq. Kalau kita jawi, maka jatuh kami daripada kecuali malaikat, tafriq kepada kata wak cabangnya wak dehes itu, kata dosa, kita dusta, kita bohong, wak wi orang sakit hati, itulah dosa besar. Kalau kita bohong, kita bohong, tak mau pada orang sakit hati ke? Dosa kecil. Kecuali hani tak berdosa, tak dosa besar, tiada dosa besar, dosa kecil kerana hajat. Kerana hajat, ada hajat. Tafriq pada kecuali, maka tiada ada ia berdusta tu dosa. Kita kita berdusta, kecek bohong tak berdosa. Sebab tu kita kena belajar, kena berilmu. Bohong lagu mana tak berdosa. Itu yang kita kena belajarnya. Macam ni lah, macam kita belajar ilmu fiqh. Hak kita maklumnya, kalau bangkai binatang mapuh, binatang mati, dan khinzir, babi atau kubah pendek tu, terkena orang panggil haram. Kita belajar hingga kita boleh tahu kata macam mana siapa boleh makan babi, boleh makan bangkai. Itu kalau bila darurah sangat hajat, darurah hajat. Hajat bila kita ada makanan, kita masuk dalam hutan, masuk dalam bukit, naik dalam bukit atau tempat tak ada makanan, mereka ada daging khinzir, daging babi. Kalau tak makan mau pada mati, maka boleh kita makan untuk nak menjaga, makan koda nak jagakan nyawa kita sahaja. Dimakan arak. Khamru, arak haram. Arak ni haram. Pahala ke mana hak boleh haram? Ketika kita makan ni, tiba-tiba lekat makan ni tidak ada air, tak ada, kami kita makan arak untuk kalau tak makan mati. Maka kita makan arak untuk nak pelepah makan ni kelal dekat untuk nak jaga nyawa. Tu yo yang boleh. Dia makan juga. Ya kena belajar. Belajar tahu kata. Siapa tahu mana kata arak boleh makan. Apabila durus kepik untuk nak jaga nyawa hak lebih maslahat lagi. Dia makan juga dalam kita belajar dalam ilmu. Belajar ilmu tasawuf. Masalah kecek dusta ni. Kecek dusta kecek mulut. Maka kita nak jaga mulut kita daripada hak yang ditegah oleh Allah Ta'ala. Iaitu yang kita dusta, yang kita bohong. Berat kalaulah kita biasa jadi tabiat kita, kebiasaan kita dusta. Kecek bohong. Jadi kita nak jaga tu susah. Jadi macam makan ni ke. Sebab pagi kita makan nasi kerabu, makan nasi gula, nasi dagang. Pagi kita makan nasi lemak. Tiba-tiba pas tengah hari makan nasi sup, petang makan nasi
nasi tom yam, besok duk makan lagu tu tiap hari. Kalau tak boleh makan, ya jadi macam tak boleh nak duduk. Dia makan orang western dusta, western kacak bang. Kadang-kadang kita ahli ilmu bakal kopiah, bakal serban. Kadang kita diri ahli ilmu bakal kain kelubang, bakal niqab, bakal mekau. Tapi duk bohong di dalam niqab, dalam kain hijab, kain kelubang lagi. Itulah tak ada keberkatan. Sebab tu hilang keberkatan salah satu daripada mulut kita sendiri. Kita tak jaga. Tak jaga baik-baik mulut kita. Kalau kita jaga mulut kita mulai, insya-Allah. Jangan bohong. Walaupun pahit sekali, jangan kita bohong. Kita di antara kita dengan ibu bapa kita dengan anak kita sebagai ibu bapa kita terhadap anak kita sebagai kawan saing-saingan kita, jangan kita bohong. Sebab ia ada dua, dosa besar dan dosa kecil, malaikat kecuali kerana hajat. Dan kerana hajat, maka tiada ada ia berdusta, dosa tak berdosa. Kalau ada hajat, tak berdosa. Seperti misal kata hak tak berdosa ni, seperti berdusta kerana mendamaikan antara manusia. Seperti berdusta kerana membaikkan antara manusia, nak islah di antara manusia. Kalau ada orang, orang tu berkelahi, berbantah berbalah. Bila ada orang kelahi, orang bantah balah, apa kata? Antara suami isteri, laki bini, berbantah berbalah, atau adik beradik, ada bantah, ada berbalah, berkelahi. Maka kita pergi bohong, kecek bohong nak ia baik. Di antara laki bini, kita sebagai adik ipar ko, kita pergi royak pergi sebelah kakak ipar haptina, pergi sebelah kakak ipar hayate, pergi royak gini-gini. Kita bohong ya supaya dua tu jadi baik. Maka itu tak berdosa. Tak berdosa, bohong tak berdosa. Seperti berdusta kerana membaikkan antara manusia. Kita kena damai. Ayat Quran ayat dah. Ya ayyuhalladzina amanu innamal mu'minuna ikhwatun. Innamal mu'minun, hanya sungguhnya segala orang beriman itu ikhwatun, ialah saudara. Fa aslihu baina akhawaikum, maka hendak membaikkan di antara kamu, baina akhawaikum, di antara dua saudara kamu. Kalau ada di antara dua saudara kamu berkelahi, berbalah, maka kita baik. Maka kita baik. Di antara dua saudara kita baik. Maka kita nak baik tu, kita dusta supaya baik dua tu, maka itu tak berdosa. Seperti berdusta kerana mendamaikan antara manusia, nak berdamai, nak baik di antara orang yang berkelahi. Kerana apa boleh kata tiada dosa? Sebab apa boleh kata tak berdosa? Dusta tak berdosa, berdusta mendamaikan, nak baikkan orang. Seperti kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku satu rawahush, aku satu turun bawah tu, rawahus syaikhan, rawahu, telah meriwayatkan dia kan hazal hadis asy-syaikhan, oleh dua syekh, yakni Bukhari dan Muslim. Syaikhan di dalam bab hadis Bukhari Muslim. Syaikhan di dalam bab fiqh Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Syaikhan di dalam bab syaikhan dalam sejarah, bila kita belajar kitab sejarah sebut syaikhan, iaitu Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Tu ingat syaikhan. Syaikhan dua syekh lah. Dua syekh. Maka sini bukan Imam Nawawi, Imam Rafi'i. Kalau kita ngaji kitab sebut syaikhan dari kitab fiqh, dua syekh, Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Mana rawahu hadzal hadis, telah meriwayatkan ini hadis asy-syaikhan oleh dua syekh. Oleh dua syekh. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa bil kazzabi
may yuslihu bainan nasi. Laisa ni punya saudara bagi kana beramal merofakkan isim nasab khabar. Dah, may yuslihu isim laisa muakhar bil kazab ta'alluq madhu khabar laisa muqaddam ba zaidah pada khabar laisa. Kazab apa yang amsilatul mubalaghah. Dah, surah mubalaghah. Kaziba yakzibu kaziba yakzibu kizban. Kazib kazab amsilatul mubalaghah yang sangat dusta. Laisa bil kazabi may yuslihu bainan nas. Nabi kata tiada dengan dusta, artinya sabda Nabi tiada ya jawab belakang. Tiada mereka yang mendamaikan antara manusia itu berdusta. Tak dikatakan dusta. Kalau dusta, orang nak damai orang tak katakan dusta, tak berdosa. Tu. Habis ia terjemah, cuba kita tengok kalau kita belajar dalam ilmu nahwu. Dan laisa saudara kana beramal rafa isim kana sa khabar. Ba tu ba zaidah khabar laisa muqaddam may yuslihu isim laisa muakkar. Laisa may yuslihu bainan nasi dah bil kadzab. Bil kadzab sebab ia terjemah ya laisa may yuslihu aslaha islah. Laisa may yuslihu bainan nas bil kadzabi. Artinya tiada mereka yang mendamaikan antara manusia itu tiada apa? Berdusta. Mana tak dikatakan berdusta? Orang yang mendamaikan manusia. Orang yang mendamaikan manusia, orang yang mendamaikan, nak baikkan manusia, tak dikatakan dusta. Kalau ia dusta, tak kata dusta. Jadi tak berdosa. Maknanya tak berdosa orang yang dusta untuk membaikkan orang. Bila orang tu kelahi berbantah berbalah, kita bohong. Kita pergi sama, ya dua orang kan? Dua ni kelahi. Berbantah, kita goyak pada orang ni. Kata orang tu, satu orang tu maaf banyak-banyak. Sebab aku ada salah dengan kamu. Kita goyak orang ni pula. Kawan ni bagi salam dan minta maaf banyak-banyak. Aku salah dengan kamu. Kami ada dua tu. Lama-lama dua tu berjumpa temu baik. Baik sebab kita dusta. Maka dusta tu tak dikatakan berdosa. Bahkan terkadang wajib berdusta. Tengok. Ya ada dusta bahkan ni dosa besar dan dosa kecil. Kadang-kadang harus. Tak ada harus. Kadang kata wajib. Sunat tak ada lah. Nama tak sunat bohong. Hak tu ia duk tangah harus. Tak berdosa. Ya ada dosa besar. Dosa besar kita dusta dan dosa kecil kita dusta, bohong dosa kecil dan harus dan wajib kena bohong. Sebab itulah kita belajar dan kita tak belajar. Mana bohong lagu mana wajib kena bohong. Dusta lagu mana wajib kena terdusta. Itu kita kena reti, kena tahu. Sebab tu belajar, mereka hak reti dah alhamdulillah lah. Untuk untuk nak peringat saya sendiri dan kepada pelajar-pelajar hidup belajar. Bahkan terkadang wajib berdusta seperti melihat ia seorang akan orang yang haram dibunuh. Yang bersembunyi ia orang daripada orang yang zalim yang menghendaki membunuhnya. Orang yang zalim tu, yakni akan dia takdir itulah dia boleh membunuhnya. Orang yang zalim mana akan dia agak ia haram. Maka wajib berdusta kerana melepaskannya lepaskan orang tu daripada dibunuh orang yang zalim itu. Ni wajib. Bila kata orang tu orang yang haram bunuh, orang yang orang halal bunuh, orang hak bunuh orang, kena kisas, hak tu halal bunuh. Dan orang keluar daripada agama Islam suruh kembali pada agama Islam, tak saya kembali. Dan orang
Zani muhsan, orang berzina. Bila orang berzina dah rasa jima' akad nikah yang sahih dah. Ada tok laki dah, ada bini dah, pergi berzina. Maka orang tu apa? Darah yang halal. Ini bukan kata orang berzina hak muhsan dan bukan kata orang tu bunuh orang dan orang bukan yang keluar dari agama Islam atau kembali dak. Maka orang haram dibunuh. Bila orang haram dibunuh, dia mari rumah kita, dia minta lindung, dia lari rumah kita, dia masuk rumah kita, dia royak pada kita, orang nak bedek aku, orang nak bunuh aku nak minta menusuk dalam rumah. Kita boleh nusuk. Dah, orang mari menampak tak? Si Zaid tu. Kita kata kita kena bohong. Tak nampak. Saat ni tak nampak. Lalu kat jalan ni tak nampak. Kita kena ayat tak nampak. Kalau Zaid ada ni dekat sini. Kalau ayat lagi tu mati dia. Kalau mati dia, kita berdosa pula. Sebab sedekah orang ni halal bunuh. Orang yang orang ni haram bunuh. Tiba-tiba kita royak pada orang, royak tak orang ni, hak mu nak bunuh duduk sini, dia duduk dalam rumahku, dalam bilik. Ada tu masuk ke bedek, mati orang tu, maka dosa gitu. Waktu tu untuk kita nak jagakan nyawa, waktu orang lari main minta berlindung dengan kita, nak menusuk sebab ada orang nak bunuh dia. Kita tuan rumah wajib kena dusta, wajib kena bohong. Kalau kita tak bohong, dosa. Jadi balik tu pula. Kalau kita tak dusta, dosa kita. Ya wajib. Tu siapa tanya kita bila kita belajar. Macam mana kata dosa ya ada dosa besar, dosa kecil. Harus. Batu wajib berdusta. Hak sunat tak ada dah. Nama tu sunat berdusta. Ni wajib. Kalau kita dusta, boleh pahala. Bohong boleh pahala. Kalau kita bohong, kalau kita bohong boleh pahala. Kalau kita tak bohong, dosa. Jadi terbalik. Jadi balik lagu tu. Habis tu ingat. Kadang-kadang orang kemegah, orang kedebek, orang ada pangkat. Dia nak bedil orang, dia turut dengan bedil mari turut dengan bedil, dengan alat, dengan bajak, dengan kapak nak takir. Tiba-tiba dia mari di rumah kita, dia minta lindung, nak nusuk dalam rumah, nak nusuk dalam almari. Kita pergi masuk. Bila orang tanya, ada nampak tak si Zaid, si demo tu? Kita tak nampak. Yang duk bahang lah, ya sungguh tak nampak. Aku tak nampak duk mana. Maka, itulah wajib kita dusta. Inilah belajarlah. Bagi mereka hak ngaji banyak dah, alhamdulillah. Bagi mereka hak kadang-kadang tak tahu kata bohong hak boleh pahala. Bohong boleh pahala. Iaitu kita bohong, bohong boleh pahala ni kita bohong hak wajib. Jadi kalau kita bohong boleh pahala, kalau kita bohong boleh pahala, kalau kita tak bohong dosa. Ia terbalik, iaitu seperti melihat ia akan orang yang haram dibunuh, orang ni haram. Haram bunuh. Bukan kata orang tu halal darah dak. Yang bersembunyi menusuk susuk ia daripada orang zalim, dia lari pada orang zalim susuk. Yang hendak membunuhnya orang zalim, maka wajib berdusta kerana melepaskannya orang yang zalim. Melepaskan orang yang haram tu daripada dibunuh orang zalim itu. Habis. Jadi simpulannya, masalah dusta ni ada hak dusta, bohong hak yang dosa besar, iaitu kita bohong orang sakit hati, dan bohong hak dosa kecil, kita bohong orang tak sakit hati, dan bohong hak harus kita nak baik, dua orang tu bantah balah, dua orang kelahi, kita nak baik dua orang tu. Bila kita nak baik dua orang tu kita bohong, hak tu harus. Dan wajib kita kena bohong. Masalah orang nak berlindungkan diri, ada orang nak bunuh dia, dia main tak berlindung dengan kita, menusuk rumah kita, nusuk di atas rumah kita, kita kena bohong. Atau tak ada mari di sini ni. Orang muduk cara nak bedil, orang muduk cara nak takir dengan bajak, nak tikir pisah. Tak ada. Mana? Menapa tak si Zaid tu duduk mana? Amo tak tahu. Wajib kena dusta.
Dan seperti mengupak, sebab kita duk bercara, kita duk berkacak sekarang, iaitu nak jagakan lidah. Lidah ni lah, you boleh berkacak, you berkacak tak radu-radu. Dan pula hak yang banyak yang mengupak. Maka sini misalnya, dan seperti mengupat. Dan seperti mengupak, pengadan orang panggil harap atas. Seperti mengupak, orang panggil maktuf. Mana maktuf alai? Seperti berdusta. Atas pada seperti berdusta. Rupanya atfu nasakin, atas nasak. Tegdenya, jadi barang kita kena jagakan lidah daripada barang hak yang dijadi kerananya belaga daripada berkata-kata yang dilarang. Mana perkata yang dilarang? Seperti atas dah no. Tegde ibarat untuk orang hak ngaji kitab tu. Mana kita kena jagakan lidah daripada jagakan lidah daripada hak yang dilarang, seperti mengupak. Hak ni dah. Seperti mengupat. Dah, seperti mengupak. Orang panggil ribah. Allah. Mengupak ni dah. Boleh kata tiap-tiap hari lah kita boleh dengar orang mengupak. Bukan dari kalangan orang jahil saja, tak boleh kalangan orang-orang kalangan ahlul ilmi, orang yang mengaji. Kadang-kadang orang boleh mengaji, jadi guru, jadi ustaz, jadi cikgu, jadi tok guru, jadi bapa, kadang-kadang ada jatuh juga mengupak. Na'udzubillahi min zalik. Jagalah kita baik-baik lidah kita. Apa Allah Ta'ala menjadikan kita nak syukurkan lidah kita, jangan mengupak. Dan mengupak ni sedap. Dan mengupak ni sedap. Bila mengupak sedap, habis tu kita payah nak tinggal mengupak. Sebab tu lah kita nak kecek ke apa, kena fikir lebih dulu. Takut kecek pe kita tu nak setuh orang. Bila kecek pe kita ni setuh orang, kalau kita kata yang tak bagus, kata yang tak molek depan kita, itu orang panggil maki, kata hudah. Adapun kita kata hak yang mesakitkan hati orang. Kalau yang dengar tu yang marah, tu orang panggil mengupak. Ya takrif dia tu mengupak, jaga daripada mengupak. La tak ada robu, dan jangan mengupak oleh kamu. Sama ada seteru kita, musuh kita, jangan kita mengupak sekali, jaga. Sebab bila kita mengupak, kita ni tak beraman dengan ilmu. Faham macam mana ilmu kita ni ada berkat. Ilmu kita ni ada berkat sebab kita tak jagakan, tak memeliharakan lidah kita daripada perkara-perkara yang ditegah oleh Allah. Allah Ta'ala tegah mengupak. Sebab itulah pesan apa daripada ulama nusrah uzlah tu. Bila kita uzlah, kita asing alat pizalu anin nas, bila kita asing daripada manusia, sebab kita duduk manusia takut binasa kita, takut mengupak. Takut jadi mengupak, jadi buat kacak benda tak ada, kita uzlah. Bila uzlah asing, kita bersama dengan Allah Ta'ala. Apa cara uzlah tu, kita kena belajar kitab suku lah pula. Kitab Minhajul Abidin. Tahu saya belajar hak Arab ke? Hak Jawi. Hak Arab pun ada Imam Ghazali tu. Dia bahas masalah cara kita nak uzlah. Maka tersadarlah kita ni untuk kita orang awam kena nawak amal ni. Susah nawak amal. Nak belajar tu satu payah dah kita nak belajar. Kerana nak amal kita belajar ni Allah. Allah maja'alna. Ya Allah, mana Allah marzuqna uluman nafi'ah. Ya Allah beri rezekikan kami hak duk baca dan muzakarah dan hak dengar ni. Rezekikan kami. Allah maja'alna. Allah marzuqna uluman nafi'ah. Ya Allah rezekikan kami kan ilmu hak beri manfaat. Kita belajar, kita tahu, tapi kita boleh buat amal. Hak takut kita belajar kitab ni banyak belajar dengan ceramah, tapi berakhir ngupak ke orang. Nak orang ngaji tak beramal bagi. Kenapa boleh tak beramal? Hasil pada ilmu tak ada keberkatan. Ia tak jaga adab-adab belajar, adab-adab mengaji, niat ia tak betul. Bila niat kita tak betul, bila kita belajar tak jaga adab-adab sebagai kita ta'lim raya, maka asbab kurang keberkat. Kalau kita nak berkat, kita turut lagi kita ta'lim atau kita pelita penutup. Payah belakang buat amal tu.
Ngaji banyak yang mengaji. Kalau kita pelajar ponok banyak mengaji. Tapi nak amal wapa persen kita boleh wa amal. Tapi insya-Allah kalau kita wa amal apa lagi tak taklim muta'allim kalau hak Arab. Kalau hak pelita menutup. Dan kata setengah guru, siapa nak berkatkan hidup dia kita amal apa yang dok royak, ya dok bagi dok cerita kita taklim muta'allim. Insya-Allah ilmu tahu kita berkat. Ya banyak lagi adab kata-kata kita tak tahu. Dah. Adab kena ada wuduk. Kita nak belajar kena ada wuduk. Walaupun pelajar ada di sini, ada di rumah. Sepatut ada wuduk. Kita ni kalau ada wuduk waktu nak semaya, nak sembahyang dan nak baca Quran, ambil wuduk. Kita nak belajar kena ambil wuduk. Bila kita belajar kita nak mengajar, ni saya nak belajar, nak mengajar, nak muzakarah. Tadi pada hajat dah ambil semaya. Saya belajar dah, muzakarah kita sama ada pelajar sendiri ataupun bukan pelajar. Pelajar kita bukan pelajar kita, saya ambil wuduk. Kalau berhadas, maka saya pergi ambil pula wuduk. Dah, harap keberkatan sebab kita ni kurang. Dah, sebab kita nak berkat-berkat nak ada wuduk. Apa kita belajar di rumah kena ada air semaya, wuduk kena ada. InsyaAllah kita ada wuduk. Dah, al-ilmu nur. Apa nurun ala nurin, nur di atas nur. Ilmu nur kami wuduk pun nur. Apa nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya. Ketiga supaya macam pelita lapu. Ada satu, kalau ada satu lagi makin cerah lagi. Dia makin kita ilmu tu nur, kita ada wuduk cerah lagi. Sebab itulah akhir zaman kita taklim muta'allim. Hak Arab ya. Cuai kita tu sendiri kata, masa aku belajar hari tu, ramai bersungguh mereka itu pada untuk ilmu. Sia malam tak tidur sikit-sikit, ngapa mata-mata, banyak ngapa mata, telah kitab muzakarah. Tapi, kelik, tak ada manfaat ilmu, hak mengaji tak boleh nak wa ammah, tak nak royak ke orang pun, tak boleh. Asyik tak jaga adab dengan guru, adab dengan kitab. Dah, kita adab dengan kita dengan guru. Dah, adab kita kena banyak perkara lagi kita taklim muta'allim tu. Dah. Tu nak wa ammah, habis wa ammah kita kena berdoa Tuhan. Kita bila wa ammah Allahumma inni as'alukan, dan daripada niat kita lagi. Turun tangan kita, mula kita nak buka telefon nak mengajar ke atau buka telefon nak mengaji, niat kita lagu mana? Niat duk puas-puas duk saja. Kita nak niat betul nak menghilangkan kejahilan. Yang kita taklim muta'allim kata, satu kita kena niat dah. Satu dah niat betul ibtigha amrudhat, yang menuntut keredaan Allah supaya Allah Taala redha. Sebab kalau kita menuntut lain pada agama, Allah Taala tak redha kalau kita tinggal agama. Dan kita belajar pula kita niat nak menghilangkan kejahilan diri aku, dan menghilangkan kejahilan orang lain dan menghidupkan agama Islam. Sebab agama Islam tak hidup dengan agama. Tu dia, ingat dah. Dan seperti mengupak. Gapo? Seperti mengupak. Maka kita kena jaga, kita ni kata memelihara barang yang tiada jadi karenanya daripada berkata ya dia lari. Tu yang lari mengupak ni. Mengupak Allah Ta'ala lari. Jagalah kita. Dah, orang tak boleh mengupak. Jangan. Dah. Setu kita, orang kita becik, orang kita kasih yang kita mengupak. Tak boleh. Sobar. Dah. Gapo mengupak? Kalau Arab ya dah kita Arab ni tajabi. Iaitu takut-takut mengupak. Saya tak mengupak, saya royak hadiah ya. Saya tak ada mengupak royak hadiah. Royak hak orang ya dah. Hak takut macam mana? Takut macam ni. Kau tak mengupak. Sama tak ana mengupak. Bukan mengupak. Yang kata mengupak ni bukan mengupak, takut pergi halalkan perkara yang haram. Takut kita pergi halalkan yang haram. Hak haram mengupak ni tak ada khilaf ulama dah. Kata setengah ulama haram, sunat makruh. Tak. Dah, qata'an bila khilafin. Tak ada khilaf. Masalah mengupak tak ada khilaf ulama. Kata setengah ulama kata haram. Setengah ulama kata tak haram mengupak. Tak ada. Semua kata haram belakang mengupak. Allah. Tak sedar dah. Kata pihak atas kepala, kesubat atas kepala. Dah. Geran-geran tak khabar. Subat atas kepala tak khabar. Kadang-kadang. Pas payah dia subat atas kepala YouTube guru kata. Dah. Orang nak tegah orang takut.
Tok guru ni mengupak kat orang. Siapa orang kampung dah. Kat mana tok guru ni, cikgu ni, ustaz ni? Ngupak kat orang. Bakal nampak sunnah Nabi. Subat tapala kapiyah. Pergi sebah tapi duk ngupak kat orang. Jadi orang panggil pernah ayam. Pernah ayam orang panggil. Rusak ayam panggil. Ya kacau, na'udzubillah. Hak kita bimbing takut menghalalkan perkara, mengharuskan perkara yang diharam, takut dia murtad. Bukan ngupak. Duk ngupak ke orang pula. Bukan ngupak, duk ayat hak orang. Bila ayat hak orang benci, ada dalam ngupak. Takrih ya, senang ya. Takrih ya mudah, tak ada payah dia takrih. Sikra akhaka bima yukrah. Sebut angka serat kan ya tak berkenan. Kita kata kalau dia dengar tu berkenan tak? Kalau ia benci, mengupak. Kalau tak benci, tak apa. Seperti kita tahu, orang tu bagus, berjuruh lah dia. Rajin amal ibadat. Orang baik, wahai sedekah, wahai kebajikan. Kita kata ke orang tu, kata si Zaid tu baik, suka buat kebajikan. Dia marah tak? Tak marah. Tak mengupak. Pakal kata, si Zaid tu bodoh, ngalmu lebih kurang, ngalmu. Nah, hema pun lebih kurang dengan hema. Kalau dia dengar marah tak? Marah. Kalau dia dengar marah, itulah mengupak. Payah dah. Sebab jadi makan harian. Dah, orang panggil makan harian kita. Kalau kita walaupun ilmu tak banyak, tapi kita boleh jaga adab sebab besar. Dah. Habis tu kata al-adabu. Dah. Fauqal ilmi. Adab lebih pada ilmu. Besar adab-adab kita kena jaga. Lebih kita ahlul ilmi. Kita belajar agama. Dah. Kita tak buat mudah-mudah. Kadang-kadang jatuh ke orang kampung dah tiap-tiap hari lah bab mengupak ni. Kalau kebanyakan lah, bukan semua orang kampung golek ke tiap-tiap hari lah bab mengupak, boleh kata tiap-tiap hari bab mengupak. Kalau orang jahil. Dah, yo kecek dengan bini dia, ngecek dengan tok laki, kecek dengan anak, semua duk mengupak kat orang, senantiasa mengupak. Tapi kita ahli ilmi ni kadang-kadang sedar, kadang-kadang tak sedar, kadang-kadang khabar, kadang-kadang tak khabar, tak sedar diri. Tak kira, lebih mengupak kepada orang soleh. Orang itu sentiasa pergi sembahyang masjid, baca Quran, wa amal ibadat, kita duduk mengupak kepadanya. Apatah kepada alim ulama tu dosa besar. Dah, dosa besar mengupak kepada ahlul ilmi, alim ulama. Orang-orang alim jadi upah mulut kita. Na'udzubillah, janganlah kita jangan. Dah. Tok guru tu hidup mengajar dah. Kerana ulama ahli sunnah wal jamaah dah. Jangan sekali kita duk mengupak dia, tak boleh. Jagalah adab berberkat. Akhir zaman ni tak ada berkat dah. Sebab mereka tak memuliakan alim-alim ulama. Seperti mengupak, iaitu mengupak menyebut engkau akan saudara engkau dengan perkataan yang benci ia, saudara engkau akan dia, akan perkataan jika didengarnya. Jika didengarnya saudara atau kata dah dua tu. Jika dengar, dengar saudara, nyo akan dia, didengarnya saudara tu. Menyebut engkau akan saudara engkau tu takrif mengupak. Menyebut engkau akan saudara engkau dengan menyebut tak aluk dengan perkataan yang benci ia saudara, akan dia berkata jika didengarnya dengan saudara tu. Kalau saudara dengar tu benci. Nah. Jadi bila kita sebut saudara kita kata bila dia dengar dia benci. Dia tak suka. Dekuk pahai. Ganam kena itu kena. Ya duk lagu tu tak masuk sangkung. Kadang kita orang kita tak. Kalau orang duk uzlah tak masuk cuk tu, duk pesen ya tu, orang bakal benci berlaku ke dia. Orang tak ada siapa yang tak suka. Kalau orang tu dengar marah tak marah, itulah mengupak. Sebab tu boleh dengar lah. Kalau kita duduk kat luar kat kampung, di kedai, di pasar raya, di nak pak jual tempat supermarket mana Allah, boleh dengar dah. Sebab itulah kita ni dengar orang mengupak semua. Payah kita nak jaga kan. Kita kena jaga. Kalau kita nak masuk syurga Allah Ta'ala, wallahu yad'u ila daris salam. Allah Ta'ala menyeru kepada negeri selamat. Kerana kita tak say fariqum fil jannah.
satu puak dalam syurga wa fariqun fis sa'ir, dan satu puak dalam neraka. Jaga-jaga janganlah jatuh mengupak. Jangan kita jatuh mengupak. Nyanyolah kita kalau kita mengupak ke orang. Dah. Kita jaga lidah dalam mengupak, iaitu menyebut engkau akan saudara engkau dengan perkataan yang benci ia saudara engkau. Dah. Dia benci ia akan dia perkataan. Bila kita kata dia benci, jika dia dengarnya saudara engkau. Kalau saudara kita dengar, ya marah. Kalau kita kata, kita timis sendiri. Bila kita kata perkataan ni, kalau saudara kita dengar, ya murih. Kita kata sepatah ni, ya dengar murih. Kalau kita kata, si Ibrahim, si Zaid, si Zaid tu orang boroh, hati bagus, hati baik, orang hati baik payahlah nak cari orang supaya Ibrahim, supaya Zaid tu. Kalau dia dengar marah tak? Tak marah, tak mengupak. Ada pun kalau kita kupi, dah, hati jahat, mengarup, tipu harta orang, curi barang orang, nampak baik depan ya belakang mengarup. Bila kita lagu tu, itulah mengupak. Patut Allah sakit telinga lah kita kalau kita orang ada iman lah. Orang ada iman bila dengar orang ada mengupak ya tak sedap telinga. Habis ya malah nak pesan. Payah-payah pesan dengan kami dengan itik peras sekati peras ikat. Pesan dengan itik sekati sebab mereka itu tak berdosa. Dengan orang ni ya kata kok orang tu kata orang ni banyak dah. Macam-macam manusia ni. Tu mengupak ni haram dah, tak ada khilaf ulama. Hak kita takut moyak dah. Hak takut sekali iaitu bila mengupak, bila kita pergi mengupak kat orang kita, tak apa mengupak lama-lama sekali. Hak tu muat pada kita mengharuskan mahala perkara diharam oleh Allah Taala. Allah Taala maharam, kita mahala takut jadi murtad dengan tak sedar. Sebab orang jahil ni, orang jahil terlebih dekat dengan kupur dah, seperti mata putih dan mata hitam. Mata putih mata hitam dekat tak? Mata putih mata hitam dekat hampir, maka dekat sangat dia jahil dah. Tapi kalau orang alim payah jatuh dalam kupur, seperti langit dan bumi, seperti masyriq dan maghrib. Masyriq sebelah matahari naik, maghrib payah nak jatuh ke kupur dia. Tapi takut, sampai dia jahil ni takut. Sebab tu Allah Ta'ala, hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Tidak bersamaan orang-orang yang berilmu agama dan orang tidak berilmu agama. Tak sama. Kita berasa sama, tinggi rendah 160 sen sama-sama. Tapi wakil sebenar tak sama. Dah, isi dalil tak sama. Dah, tinggi rendah sama, mata dua, butir telinga dua, ada mulut, ada gigi, ada kaki, supa, tapi isi kandungan dalil tak sama. Kita rasa sama, tak sama. Dah, orang takut Tuhan, kita tengok kedudukan dia, cakap dia, gerak-geri dia, ibadat dia, fikir dia, cakap dia. Nah, ibadat amal ibadat kududuk ke tidur makan minum kita tengok kalau kuat dia dah. Orang jahil dia duduk baik lain, dia nak kata apa kata, dia tak kira, dia rasa tengok tak sedap mata dia, dia kata dah. Sedangkan orang tu orang baik, orang bagus. Itulah keadaan kita hari ni, na'udzubillah min zalik. Ya Allah, minta Allah Ta'ala boleh kita dapat beramal dengan ilmu. Tapi maka iaitu tu takrif mengupak kalau harap zikruka akhaka bima yukrah. Arah nak kita arah lah suku. Insya-Allah dah luar-luar masa kita baca Bidayatul Hidayah ke dah. Kalau hak Jabi dah tu salikin kita baca mata Bidayatul Hidayah Imam Ghazali dah. Terlalu kita belajar muzakarah. Kita belajar mata hikam saja ke dah. Tapi belajarlah hak ni dulu. Ni duk ngupak kat orang ngaji hikam, ngaji minhaj, ngaji Ihya Ulumuddin. Allah duk ngupak kat turu ikut se. Tak se lah kat tu. Ngaji tak apa, risalah Qusyairiyah Ihya, jilid 3 jilid 4. Bunyi kita Ihya. Tapi duk mengupak kat orang Allah dah. Kecek tak betul lagi, duk berdeki kat orang, hasad deki, suka jahat kat orang dah. Macam-macam. Auzubillahi min zalik, jauhlah kita daripada demikian itu. Jaga-jaga molek lah kita masing-masing. Maka iaitu mengupak tu rojak domain. Maka yang mengupak haram dengan ijma' ulama. Dan ijma'
Dan ijma' dia menghipungkan dengan sebulat ulama kata haram, tak ada khilaf. Ingat molek-molek dah tuan-tuan dan puan-puan. Dah tak ada khilaf ulama. Ijma' ulama kata setengah ulama kata haram, ulama kata sunat, makruh, tak ada khilaf. Orang panggil qat'an bila khilafin, tak ada khilaf ulama. Bukan kata setengah mengupak ni kata setengah ulama haram, setengah ulama kata sunat, makruh, tidak. Ya, semua haram. Mengupak ni tak ada khilaf, tak ada ikhtilaf ulama bainal ulama la. Ada ikhtilaf bainal ulama, tak ada khilaf di antara ulama, tak ada selisih ulama, semua tahrim mengupak. Kena sedar betul-betul sedar benar. Kita orang belajar, hak tak belajar kena sedar jangan sekali. Sebab itulah amalan-amalan amalan jadi goda udah syaitan. Haram dengan ijma' ulama. Dan sebulan ulama jagalah kita hak bakal subah, bakal piyah, bakal mekuk, bakal dakwah besar. Dah, bakal kain kelubung. Dah. Hingga siapa orang tak bakal kubung tolong lari beri. Hingga siapa orang bakal luar panak lari, kita tak malu ke? Siapa orang sia tak suka kita, bakal luar panak ya. Hak tina hak tak pakai kelubung. Bakal dakwah besar duk mengupak dalam mekuk. Bakal kan subah duk mengupak ke orang. Jatuh rak bang, jatuh jiha bang, jatuh kelah bang. Nauzubillah, jagalah baik-baik. Aman nasihat pada ammo. Dah, bakal nasihat orang panggil ta'awan tolong menolong. Bukan aman nak hatta, nak pukul, nak kata kepada saudara-saudara. Sebenarnya aman dah hatta ammo sendiri. Dah duk kata ammo, bukan ammo molek, tak molek jahat. Lepas tu kita bakal nak ta'awun nak alal birri wat taqwa. Tolong menolong atas takut, buat lagu nabi takut kita pada Allah. Maka iaitu mengupaknya haram dengan ijma' ulama. Bahkan tu panggil idrak orang panggil dah. Bal idrak nak tengok kenyok naik lagi. Bahkan bal hitungan bal tak. Naik pada tu lagi berkata kebanyakan mereka itu ulama. Kata nah makulul qauli bahwasanya mengupat itu dosa besar minal kabair. Mengupak tu maksudnya dosa besar. Macam dengan bunuh orang, zina, sesuatu kata. Minum mabuk, minum arak, minum aktung, dosa besar. Dosa besar mengupak. Habis jangan jatuhlah kita orang bakal piyah, kita bakal kelubung. Nah, duk basah, duk tak gerak, duk tak krisi seming, duk mengupak. Dah, jangan sekali nyanyolah kita. Dah akhirat berat, azab orang mengupak ke orang. Kalau orang tahu, nak kecek menatap bedah pun takut. Nak kecek ma yalfizu min qaulin, tak berlapas patah illa ladaihi raqibun atid. Malaikat di sisi raqib atid, tak sepatah tu bet raqib atid tanah bih. Pas kita duk kata ke orang soleh, orang tu berjuru, orang bagus, orang baik. Orang duk semaya, kat masjid, puasa, senang khomi, duk mengatik, duk cara dia, tak ada mengupak, tak ada orang sakit hati. Kita duk menyakiti dia. Berat lebih kita menyakit pada ahlul ilmi, orang mengaji ponok, mengaji agama, hak mengaji agama, tok guru, orang baik. Kita duk kata dia, mengupak dia. Hak tu berat lagi lah. Nyanyolah, habis nak kata-kata, bukan suruh pilih orang, tak boleh belakang. Kata tok guru tak boleh kita mengupak orang kampung biasa, tak boleh juga, tak boleh belakang. Kita tak ada hak, tak ada hak kita nak kata ke orang. Kita tak ada hak. Kita tak ada hak kita nak mengupak orang. Sebab itu orang panggil hakul adam. Hakul adam, hak anak ada. Bila hak anak ada, kita nak mana-mana tak boleh. Dah rupanya zalim kita. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Na'udzubillah. Ingatlah, bertukar. Ijma' sebulat kata ulama kata haram mengupak. Jaga kita hak berilmu agama, kita tok bakir hak ngaji panak kita, hak tok bakir kita orang kampung, orang biasa, orang bekerja, orang gapo dah. Subah atas pala, subah piyah, bakal piyah. Maka jaga jangan kita mengupak ke orang. Dah, betul-betul kita beriman dengan Allah, jangan duk mengupak.
Bahkan berkata kebanyakan mereka itu ulama bahawa mengupat itu dosa besar. Sebab apa dosa besar? Ilak apa yang kalau kira sebab dosa besar. Atau ilak sebab tu mahzu sonyo nak ilak bahawa saya innama kanatil ghibah minal kabair. Tak kena takdir bahasa Arab dak tu. Nanti ngaji kita Arab kita takdir bahasa Arab kita Jawi tak kena takdir. Ini kita lawa amma kita Arab kita Jawi supaya kita lawa amma kita Jawi tak Arab kalau ngaji tak Arab tak lawa amma dia juga kita Jawi hak besar lawa amma berkaitan kita Arab tak Jawi tak saya mengaji nak tak Jawi tak saya ngaji tak Arab kita ngaji belaka jangan duk cek bagi itu tak baguslah. Bahwasanya mengupak itu dosa besar. Kerana apa? Hanya sungguhnya adalah mengupak itu dosa besar kerana barang yang datang padanya pada barang. Kerana barang datang. Gapo barang? Baik. Izharul makna wa idahu makana mafturan qablah. Kerana beberapa janji seksa yang bersangatan. Banyak seksa hak teruk, seksa yang pedih, seksa yang berat seperti firman Allah Taala. Ni ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhann itsmun. Inna ba'dadh-dhanni itsmun. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله التواب الرحيم. Ayat terjemah dah bawah tu. Ayat terjemah tengok harap luas tak lepas harap tu. Dia kata ya ayyuhallazina amanu. Alladzi kebanyakan kalau ayat alladzina amanu ayat madaniyah ayat madaniyah ayat yang turun di Madinah Mekah Madinah ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu tu fa'ama ijtanib untuk bagi mereka hak ngaji esoklah hak nahwu kita tu ijtanibu hendak berjauh oleh kamu maf'ul kasiran akan banyak minal zanni daripada seka. Kita kena jauh daripada banyak seka. Inna ba'dadh-dhann sesungguhnya setengah seka itu khabainna ithmun dosa. Mana? Bila seka apa? Seka jahat. Kebanyakan sebutan seka ni seka jahat bukan seka baik. Hanya wala tajassasu tengok harap wala tajassasu yang duk risik periksa oleh kamu hak tak molek orang. Tu habis kita nak ingat ayat ni. Jangan duk cek orang panggil duk risik periksa, duk cek hak keburuk ke orang. Wala tajassasu kalau Arab lah. Wala tajassasu dan jangan risik periksa oleh kamu akan keburuk ke orang. Keburuk ke orang jangan duk cek, jangan duk periksa keburuk ke orang. Hak tak molek orang je duk cek. Kita suka cek periksa orang situ orang tu anak dia duk mana lama tak nampak. Duk ngaji mana, duk gen yatim mana, duk curi, duk minum. So duk cek hak tak molek. Cek hak tak molek kita wala tajassasu wala yaghtab hada ghadaba yaghdibu. Apa? Bukan ghadab tu marah. Wala yaghtab ba'dukum. Iktaba yaktabu. Iktaba yaktabu. Yaktabu ya wala yaghtab jangan mengupak ba'dukum oleh setengah kamu ba'dan akan setengah. Pakal kita mengaji tak? Ba'dukum isim panggil makrifah kembali nakirah. Kalau nakirah kembali nakirah, hak tulah. Ni makrifah nak hak lain. Ba'dukum ba'da yang ngupak setengah akan setengah. Puak grup ni dia duk ngupak grup ni. Orang ni puak ni yang ngupak puak ni. Ayuhibbu ahadukum hadha istifham. Adakah kasih oleh seorang kamu ahadukum ayakula oleh bahawa makan akan bahawa makan oleh daging lahma akhi daging saudara fakarihtumu terjawab sendirimu tak kena. Jadi kita mengupak saudara itu kita makan daging saudara hak mati. Makna kalau saudara itu hak mati kita makan daging dia. Wattaqullah mereka tamak belaka takut oleh kamu akan Allah innallaha tawwabur rahim. Ayat ni
Ayat wala yaqtab ba'du jangan mengupak. Ayat nah dah. Tapi nah dalam Quran. Luar tak ada nah mana nisbah kita. Kalau nah ayat Quran Allah, payahlah. Baik mohon tu la haula wala quwata. Dekat situlah kita ada. La haula wala quwata illa billah. Nak gimana lagi? La haula apa la haula? Tiada daya, tiada kuasa nak tinggal maksiat. Mengupak tak kuasa. Wala quwata tak kuat tak kuasa meninggikan taat nak sembahyang nak mengaji. Illa billah illa bi ma'unatillah mana pertolongan Allah. Orang tertolong, insya-Allah ia boleh jaga lidah dia mengupak kau orang. Kalau dia tak tolong, ia mengupak tiap-tiap hari kata kau orang tu kata orang ni Allah, tuai kalau dengar marah. Dah, mengupak ni. Nak tahu kata orang tu betul iman tu kuat, iman tak kuat. Kata orang ada ilmu tak, cek situ. Nak kecek apa? Kecek pe yang nak pergi kat anda. Kalau kecek pe saya nak akak dia nak berjatuh orang lain bukan dia lah tu. Kalau kecek pe dia nak cucuk orang. Kalau kecek pe nak merendahkan diri, nak akak orang lain. Dah, kalau kecek nak akak diri, nak berjatuh orang lain, nak memuliakan diri, nak menghinakan orang lain, besarkan menghina orang lain. Dah. Kata orang huduh itu tanah-tanah kata orang pengen sifat yang tak molek ada di hati. Tapi kecek pe dia, keduduk ke dia, cakap pe dia, kalau cakap pe kecek dia, dah awak pada renahkan diri, tawaduk, dah. Tak sebut kecek hat, tak setuh peribadi orang semua, dah. Maka insya-Allah dia tu tak apa tak mengupaklah. Tutur jom sepitah lalu ayat tu ayat ayat ke-1 suratul Hujurat. Kita ada akal dah. Suratul Hujurat ayat raka 12. Jom sepitah sudah dah masa. Artinya hak tadi kita jom hak Arab dulu tengok hak Jawi. Artinya firman Allah, hei sekalian mereka yang beriman, hei semua orang beriman, ijtanibu jauhkan oleh kamu akan banyak daripada sengka, iaitu sengka tu sengka yang jahat. Itulah sengka yang tak ada sengka baik. Bila tak seka jahatlah. Ada seka ada seka baik. Bagi kebanyakan sebab tu inna ba'da zon seka jahat, iaitu sengka tu sengka yang jahat. Kerana apa kena jauh? Kerana bahawasanya sengka setengah daripada sengka itu khabar bahawasa dosa ismun. Bukan ismun asing, hati ismun fa'il harah. Ismun berdosa. Dan jangan kamu mencari memeriksa aib manusia tu, wala tajassasu. Kita ingat ayat ni dah. Takutlah agak jadi penawar bagi kita. Ingat dah ya tak ada penawar juga. Tak ada arah lah dah. La haula klik situ pula dah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sebenarnya dia penawar. Ayat Quran bila kita hafal ingat dan kita retikan makna dia, penawar itu bila nak cek hak tak molek orang, nak risik periksa hak keburuk ke orang, itu tak ada. Bila tak ada cek hari perasa ke, insya-Allah selamatlah kita. Dah, wala tajassasu. Kalau hak Jawi kata dan jangan kamu mencari memeriksa aib manusia. Dah, hak tak molek manusia. Dan jangan mengupak wala yaqtab ba'dukum ba'da. Dan jangan mengupak setengah kamu akan setengah. Setengahnya yang mengupak. Adakah suka seorang kamu bahawa makan ia seorang kamu? Nah, daging saudaranya seorang kamu pada ketika mati, kita suka tak makan daging saudara kita mati. Bila saudara kita mati, dah yang mati, kita pergi hirih kerak kaki, kerak tangan, dah belah perut ambil daging makan. Ada kita suka? Tuhan jawab saya fakarih tumu. Maka benci kamu akan dia. Akan apa? Akan makan daging saudara tu. Dah, akan daging saudara. Dan takut oleh kamu akan Allah Ta'ala. Kamu takutlah Allah Ta'ala bahwasanya Allah Ta'ala bahwasanya Allah Ta'ala itu sangat menerima taubat. Kalaulah kita taubat, kalau kita mengupak kau, kita minta apa dengan Tuhan, lepas kita minta maaf kau Tuhan, kita minta apa dengan Tuhan. Allah sangat menerima taubat, lagi sangat kasih sayang. Kerana innallaha tawwabur rahim. Sangat sayang Allah Ta'ala tiba taubat, sangat lagi pula sangat kasih saya. Kat tu dulu. Dan telah menceritakan oleh Al-Baihaqi dan At-Tabarani dan Abu Syekh dan Ibn Abi Dunya daripada Jabir. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma iftah alaina futuhal arifin as'ar razaqana wa nawwir qulubana waj'al a'malana khalisatan lil karim bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad.